Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali bin Ahmad. Saya merupakan pelajar tahun 3 daripada Perekonan. Okey. Berdasarkan soalan yang diberi itu, kesan-kesan pandemik COVID-19 kepada para pelajar. Pandemik COVID-19 ini mendidik rakyat Malaysia untuk hidup dalam keadaan normal baru, di mana 360 darjah aktiviti kita sebelum ini terpaksa berubah dan terpaksa mengikut cara-cara yang baru. Antaranya, sebelum ini kita pergi keluar rumah tanpa memakai mask. Sekarang kita kena keluar rumah memakai mask untuk memastikan keadaan kita dengan selamat. Antara sektor-sektor yang turut terjejas adalah sektor pendidikan, di mana sebelum ini kita melakukan pembelajaran secara bersemuka, tetapi sekarang terpaksa berlaku pembelajaran secara online. Okey. Pembelajaran online ini juga memberi kesan-kesan negatif kepada para pelajar dan kesan-kesan positif kepada para pelajar. Antara kesan-kesan negatif ialah gangguan semasa pembelajaran. Okey. Bagi pelajar yang berada dalam pendalaman dan bagi pelajar yang tidak berkemampuan, mereka akan mengalami sedikit gangguan semasa pembelajaran online. Okey, antaranya ialah bagi pelajar yang berada dalam pendalaman, mereka susah untuk mendapatkan kemudahan internet. Okey, dan ada antara mereka terpaksa berpindah daripada rumah mereka ke asrama mereka atau ke rumah sewa mereka bagi memastikan pembelajaran online diteruskan. Dan bagi pelajar yang tidak berkemampuan, mereka terpaksa mengeluarkan sedikit kewangan untuk memastikan mereka meneruskan pembelajaran mereka. Untuk kesan negatif yang kedua ialah persekitaran yang tidak kondusif. Okey, kita sedia maklum, setengah pelajar terpaksa pulang ke rumah dan melakukan pembelajaran di rumah. Okey, apabila berlaku pembelajaran di rumah, kita akan mengalami satu persekitaran yang tidak kondusif, di mana ada bunyi-bunyi yang tidak menarik dan ada gangguan daripada ibu bapa kita. Sebagai contoh, apabila kita tengah belajar online dan mereka meminta tolong untuk melakukan satu perkara, dan kita terpaksa untuk memberhentikan pelajaran kita dan untuk menolong mereka, dan ia sedikit mengganggu persekitaran kita untuk meneruskan pembelajaran online. Namun, pandemik COVID-19 juga memberi kesan-kesan positif kepada pelajar. Antaranya ialah pelajar dapat menjimatkan kos kewangan mereka. Okey, sebagai contoh, sebelum ini pelajar menetap di asrama dan menetap di rumah sewa, dan ia juga meningkatkan kos sara hidup mereka. Tetapi apabila pandemik COVID-19 ini, mereka terpaksa pulang ke rumah dan belajar di rumah. Okey, apabila mereka belajar di rumah, kos kewangan, kos makan, ia dapat dijimat dan dapat ditanggung oleh keluarga, dan mereka hanya perlu mengeluarkan kos untuk melayari internet sahaja untuk memastikan pembelajaran online terus berjalan dengan lancar. Untuk kesan positif yang kedua ialah pelajar dapat melihat video secara berulang kali. Okey, kita sedia maklum, pensyarah telah merekod video terlebih dahulu sebelum meneruskan pembelajaran online. Okey, di mana pensyarah telah tahu ada segelintir pelajar tidak dapat masuk kelas semasa kelas online dijalankan. Maybe ada setengah pelajar ada gangguan internet. Okey, sebabkan itu pensyarah telah merekod video pembelajaran online untuk bagi memastikan pelajar dapat tengok semula video tersebut. Okey, antara kelebihannya juga, bagi pelajar yang kurang faham semasa kelas online dijalankan, mereka boleh melihat video itu secara berulang kali untuk memahami apa yang diajar oleh pensyarah, di mana ia memberi kebaikan kepada para pelajar. Itu merupakan antara kesan-kesan positif dan kesan-kesan negatif daripada pandemik COVID-19 kepada para pelajar. Terima kasih. Itu daripada saya. Kesan buruk COVID-19 kepada pelajar adalah kesukaran untuk kita belajar. Untuk permulaan, sistem pembelajaran dan pengajaran terkendala disebabkan wabak COVID-19 ini. Jadi terpaksalah bertukar ke alternatif lain, iaitu belajar dan pengajar secara online atau kita panggil atas talian. Okay, belajar dan pengajar baru dalam sistem ini kerana tiada pengalaman dan tidak pernah berlaku dalam sejarah hidup mereka. Dari situ, pelbagai cabaran pendidikan yang dihadapi. Kesukaran pelajar dalam pembelajaran juga bertambah. Ilmu yang disampaikan oleh pengajar juga kurang dapat kerana tidak belajar secara berdepan. Belajar secara berdepan, pelajar akan mudah untuk memahami berbanding belajar secara online. Disebabkan wabak ini masih ada, pelajar perlu biasakan diri dengan belajar secara online ini. Selain itu, suasana pelajar yang tidak selesa dan kemudahan pelajar terjejas. Pelajar diminta untuk belajar di rumah dan menggunakan kemudahan yang sedia ada di rumah. Perkara ini terkesan kepada pelajar yang kurang berkemampuan, seperti tiada bekalan internet yang cukup, penghawa dingin untuk suasana yang sejuk dan makmal. Disebabkan kemudahan ini ada di universiti,
Rangkaian internet yang lemah juga mengganggu pembelajaran pelajar untuk fokus dan melakukan assignment, tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Suasana yang nyaman, tiada bunyi yang mengganggu juga satu keperluan untuk belajar, dan makmal untuk pelajar aliran sains untuk menjalankan aktiviti eksperimen untuk kos yang diambilnya. Jadi ini memberikan kesan kepada pelajar dalam proses pembelajarannya. Untuk emosi, pelajar akan terganggu kerana belajar di rumah dengan masalah yang dihadapi seperti belajar dan masalah di rumah jadi macam bergabung. Jadi di rumah, pelajar akan belajar berhadapan komputer berjam-jam untuk kelas dan menyiapkan assignment. Berhadap komputer terlalu lama boleh merosakkan otak pelajar dan memberikan tekanan. Ditambah dengan kerja rumah yang diminta oleh ibu bapa, di situ pelajar akan terasa tertekan, yang boleh membahayakan kesihatan mental pelajar, yang boleh menjejaskan prestasinya. Malah pelajar yang lemah dalam emosi boleh menjadi kes bunuh diri. Jadi pelajar perlulah bersedia dalam segi fizikal dan mental untuk wabak COVID-19 ini. Itu saja. Selamat sejahtera, saya Darshini Rachandran S50283 akan menyampaikan pengucapan awam yang bertajuk Kesan Pandemik COVID-19 kepada Pelajar. Pandemik COVID ini telah memberikan impak besar kepada pelbagai sektor dengan bidang pendidikan. Saya akan membincangkan bagaimana wabak COVID-19 ini memberikan implikasi dalam konteks pendidikan. Sidang pendengar sekalian, terdapat 1.5 bilion orang pelajar daripada lebih 165 buah negara yang tidak dapat meneruskan persekolahan ekoran pandemik COVID-19 ini seperti yang diumumkan oleh UNESCO pada 26 Mac 2020. Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil langkah menutup institusi pendidikannya. Apakah antara cabaran pembelajaran sewaktu krisis ini? Yang pertama, jurang digital. Dari segi mengakses platform pembelajaran atas talian, seseorang itu memerlukan sambungan internet dan peranti seperti komputer riba, tablet atau telefon pintar. Di kawasan bandar terdapat aduan kanak-kanak terpaksa berkongsi peranti atau mereka tidak dapat menggunakan sepenuhnya pembelajaran atas talian disebabkan sambungan internet yang perlahan atau kekurangan peranti. Apatah lagi pelajar yang berada di kawasan luar bandar. Sesetengah kampung ada yang tidak mempunyai akses kepada tenaga internet ataupun penggunaan yang percuma terhadap pada waktu malam. Kebanyakannya negara di dunia yang sedang dalam proses penukaran pembelajaran dalam kelas kepada pembelajaran atas talian menghadapi perkara ini. Sebahagian besar guru yang ada kurang kemahiran dengan teknologi dan mereka terpaksa menyesuaikan diri dengan pembelajaran atas talian. Platform atas talian ini dahulu hanya merupakan penambahan kepada pembelajaran dalam kelas. Kini ia telah menjadikan satu-satunya cara untuk mencapai dan mengajar para pelajar. Salah satu daripada kesan-kesan yang tidak diingini sewaktu krisis ini ialah kesihatan mental kanak-kanak akan terjejas. Kanak-kanak dihadkan untuk berada di dalam rumah sepanjang waktu ini dan ia merupakan satu perkara yang normal untuk mereka merasa gelisah secara fizikal dan emosi. Justru amat penting untuk memastikan terdapat pelbagai strategi untuk membantu mereka menghadapi kebiasaan baru ini supaya mereka mampu meluahkan perasaan berkenaan pengalaman baru ini. Parang tajam tidak berhulu buat menentak si pokok ruh. Bila belajar tekun selalu, jangan ingkar nasihat guru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ismail Zuhairi bin Hakimi. Nombor matrik S50261. Dalam video ini, saya akan membincangkan satu topik yang hangat dibicarakan masyarakat pada masa kini, iaitu kesan COVID-19 kepada para pelajar. Seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 telah mendidik rakyat Malaysia untuk hidup dalam norma baru. Kehidupan dan aktiviti harian masyarakat kini telah banyak berubah. Salah satu bidang yang terkesan daripada pandemik ini adalah sektor pendidikan, tidak kiralah dari peringkat rendah maupun Institut Pengajian Tinggi IPT. Sememangnya COVID-19 telah memberi kesan yang berbagai kepada para pelajar dari berbagai aspek seperti kewangan, pengurusan masa dan pembelajaran.
Norma baru telah mengheret sektor pendidikan negara ini dengan penggunaan teknologi secara maksimal. Untuk itu, pengajaran hari ini menggunakan kaedah pembelajaran secara atas talian. Kaedah ini digunakan bagi membendung pandemik ini dari terus merebak. Salah satu perkara yang harus diberi perhatian apabila melakukan kaedah ini adalah dari segi capaian internet. Ini kerana mereka terpaksa mengikuti kelas dalam talian dari rumah dan kampung masing-masing. Kebanyakan pelajar yang punya capaian internet yang baik adalah disebabkan mereka tinggal di bandar. Dari segi kewangan pula, ramai pelajar yang merasa terbeban apabila mereka terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet bagi membolehkan mereka menghadiri kelas, peperiksaan dan juga untuk menghantar tugasan. Bagi membolehkan pelajar mengikuti kelas dalam talian ini, ia memerlukan talian internet yang laju, cepat dan tiada gangguan. Dan bagi mendapatkannya bukanlah murah. Oleh itu, mereka terpaksa menghabiskan duit yang banyak bagi membolehkan mereka mengikuti kelas dalam talian. Seperti yang kita ketahui, pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada banyak syarikat dan sektor untuk menutup operasi mereka, dan ini menyebabkan kaki tangan tidak dibayar upah dan ada juga kehilangan pekerjaan. Malah ada segelintir ibu bapa pelajar yang tidak lagi mampu membayar yuran pengajian anak mereka. Rentetan daripada masalah kewangan secara tidak langsung akan memberi kesan kepada pengajian para pelajar. Ini menimbulkan kebimbangan kepada para pelajar tentang prestasi dan pencapaian mereka nanti. Ketidakupayaan mereka untuk mendapatkan capaian internet dilihat sebagai penghalang untuk mereka mendapatkan info tentang pengajian dan pembelajaran semasa perintah kawalan. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pandemik COVID-19 sememangnya memberi kesan sangat mendalam kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga dunia. Hal ini kerana mereka terpaksa melakukan aktiviti yang di luar normal kebiasaan mereka. Kita semua tidak tahu bilakah COVID-19 akan hilang, tetapi adalah menjadi tanggungjawab semua pihak bagi memastikan virus ini tidak terus tersebar. Oleh itu, para pelajar terutamanya perlulah bijak menguruskan masa agar pelajaran mereka tidak terganggu dan memanfaatkan teknologi yang setia ada ini untuk peningkatan akademik mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Azwin bin Azman. Saya merupakan pelajar kos Software Engineering dan mengambil subjek kemahiran komunikasi. Jadi hari ini saya akan membahas tentang kesan COVID-19 kepada para pelajar dari segi emosi, dari segi psikologi, dari segi pembelajaran. Okey. Jadi pandemik COVID-19 ni membuatkan kita tidak boleh belajar secara face to face, secara berhadapan dengan lecturer. Jadi pelajar-pelajar tidak dapat berjumpa dengan pensyarah masing-masing. Hanya berjumpa melalui aplikasi Webex atau Google Meet ataupun Zoom. Okay, jadi dari situ para pelajar tidak dapat fokus. Kurang. Kita dari segi fokus agak kurang kerana jika kita belajar di dalam bilik, suasana di dalam bilik itu seperti suasana yang tidak elok untuk belajar kerana bilik merupakan tempat untuk kita berehat. Jadi aura yang ada dalam bilik itu seperti aura yang tidak elok untuk belajar, tapi kita terpaksa lawan untuk belajar juga. Jadi dari situ para pelajar akan kurang fokus dan akan mengantuk. Okay, dari segi emosi, para pelajar sebenarnya, bagi saya sendiri, saya agak tertekan kerana perlu menghadiri kuliah secara online, tak dapat berjumpa dengan pensyarah. Jadi komunikasi antara pensyarah dan pelajar itu kurang. Saya tak dapat bertanya kepada pensyarah secara depan-depan. Jadi hubungan antara pensyarah dan juga pelajar tidak seperti yang dulu. Pensyarah juga tidak dapat mengenal bagaimana muka pelajar.
Jadi dalam kelas online, seperti kita tahu, pensyarah akan mengajar. Tapi pelajar-pelajar mungkin mereka hanya membuka Webex itu, lalu dia pergi ke menolong ibunya. Jadi kat situ jadi kurang fokus. Bila kurang fokus, ilmu yang pensyarah tu bagi kita tidak dapat. Sekian saja daripada saya, Syarul Azwin bin Azman. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizan bin Azhar. Nombor metrik S56168. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda matematik gunaan tahun 2. Tajuk yang diberikan ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar. Antara kesan yang ketara ialah pembelajaran terpaksa dilakukan secara dalam talian, yang mana pembelajaran secara bersemuka ataupun face to face tidak dibenarkan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Bagi mengikuti pembelajaran secara dalam talian, pelajar haruslah mempunyai rakaian internet yang baik. Ini menyebabkan pelajar di luar bandar amat terjejas kerana di luar bandar capaian internet amat terhad. Selain itu, pelajar haruslah mengeluarkan belanja yang lebih untuk membeli data internet bagi mengikuti pembelajaran dalam talian ini. Di samping itu, pelajar terpaksa mengeluarkan belanja yang besar bagi membeli gadget seperti telefon bimbit ataupun laptop bagi mengikuti pembelajaran dalam talian ini. Seterusnya, pelajar yang melakukan pembelajaran dalam talian umumnya berada di rumah. Ini menyebabkan pelajar tidak mempunyai persekitaran yang kondusif bagi mengikuti pembelajaran. Seterusnya, pelajar terdedah kepada penipuan. Ini kerana pelajar dengan mudah dapat mengakses capaian internet bagi mencari jawapan untuk menjawab tugasan ataupun ujian yang diberikan oleh tenaga pengajar. Sekian itu saja pandangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahmina binti Syamsuddin dan nombor metrik saya ialah S55982. Saya merupakan pelajar tahun 2 ijazah sarjana muda sains matematik gunaan. Tajuk yang diberi ialah kesan pandemik COVID-19 terhadap pelajar. Sebagai seorang pelajar, kesan yang agak ketara yang dapat dilihat ialah berkaitan dengan pembelajaran. Seperti yang sedia maklum, pada pandemik COVID-19 ini, pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara atas talian, sama ada di sekolah rendah, sekolah menengah maupun di institut pengajian tinggi. Perkara ini telah memberi kesan positif dan juga negatif kepada pelajar. Dengan mengikuti pembelajaran secara atas talian ini, pelajar harus mempunyai peralatan, contohnya telefon bimbit, komputer riba dan sebagainya. Pelajar dapat mempelajari ilmu baharu dengan menggunakan teknologi canggih ini, seperti melayari internet, dan juga secara tidak langsung akan mempelajari cara untuk mengedit video menggunakan software untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh para pengajar. Pembelajaran di rumah secara atas talian ini juga akan memberi keselesaan kepada pelajar untuk mengulang kaji pelajaran dan menjadi lebih fokus untuk mempelajari sesuatu. Begitu, sebahagian pelajar kurang selesa dan tidak dapat memberi tumpuan terhadap pembelajarannya kerana situasi yang berada di rumah. Capaian internet yang teruk juga telah menjadi punca mereka tidak dapat fokus dalam pembelajaran. Pelajar juga harus mengeluarkan wang untuk mendapat peralatan dan membeli data setiap bulan
untuk terus mengikuti pembelajaran secara atas talian ini. Pembelajaran secara atas talian ini juga akan mendorong pelajar untuk melakukan perkara yang tidak elok seperti meniru hasil kerja di laman sosial atau buku dan bertanya rakan melalui WhatsApp tanpa pengetahuan guru-guru mereka. Hal ini akan menyebabkan pelajar malas dan kurang memberi tumpuan terhadap pembelajaran mereka. Sekian, terima kasih.